Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baik, ini adalah usrah untuk Fakulti Inovasi Perniagaan dan Teknologi FIPT. Kita masih lagi di dalam tajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah. Qudwah maksud dia ikutan, hasanah yang baik. Jadi kita fokuslah sebab banyak aspek dalam kehidupan baginda ni. Jadi kita ambil satu aspek yang kita bincangkan pada bulan lepas, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aspek pendidikan ataupun aspek baginda sebagai seorang guru. Jadi ada banyak kitab yang ditulis, bukan banyaklah, adalah kitab yang ditulis tentang Rasulullah SAW ini sebagai seorang guru. Ar-Rasulul Muallim, Rasul sebagai seorang guru. Jadi apa yang telah kita bincangkan pada minggu lepas adalah bahawa antara ciri-ciri Rasulullah SAW sebagai seorang guru adalah baginda ini ada satu sifat yang dipanggil sebagai al-hirs. Al-hirs maknanya dia nakkan anak murid dia ni baik. Dia nakkan kebaikan kepada anak murid dia nak budak tu dapat kebaikan tu. Dia bukanlah ada macam sebahagian guru, kalau kau tak dapat engkau derhaka kepada Dan, ataupun aku doakan kau benda-benda tak baik kalau kau lawan aku ke. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang macam tu. Dia ajar dan dia memang nak kebaikan tu. Dia bukan nak respect ke apa ke, tetapi dia earn the respect. Bila dia ajar bersungguh-sungguh, orang akan respect. Bukan dia minta respect. Jadi sebahagian kita mungkin kena jaga benda ni, iaitu bila kita mengajar tu, kita nak budak tu dapat apa yang kita sampaikan. Kita nak kebaikan dia dapat. Dan kalau orang tolak dia, kalau orang tolak apa yang dia sampaikan, tak terima dia Rasulullah ni, dia buat apa? Dia bukan balas dendam, tetapi dia doakan. Seperti mana yang berlaku di Taif. Baginda sallallahu alaihi wasallam ketuk di pintu-pintu rumah orang di Taif itu untuk bagi tahu Islam. Yakni jangan syirikkan Allah, sembahlah Allah, jangan syirikkan Allah. Orang Taif buat apa? Orang Taif baling dia. Pendarah Rasulullah SAW sehingga diceritakan bahawa kasut dia dipenuh dengan luka baginda. Kena baling. Nak ajar orang kena baling, tuan-tuan. Jadi Rasulullah buat apa? Rasulullah doa kepada Allah. Dalam satu doa yang masyhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepada engkau lemahnya kekuatan aku, wa qillat hilati, dan sedikitnya hilah aku, wa hawani 'alan nas, dan hinanya aku di kalangan manusia. Ya Rabbal Mustad'afin, anta Rabbi. Wahai Tuhan orang-orang yang ditindas, engkaulah Tuhan aku. Ila man takiluni, kepada siapa engkau nak wakilkan diri aku ini. Ila ba'idin yatajahhamuni, kepada orang jauh yang nak bermasam muka dengan aku. Rasulullah sebut sebagai benda itu bermasam muka, sedangkan orang-orang tu bermusuh dengan dia. Dia tak kata orang tu musuh, dia kata orang tu bermasam muka. Au ila aduwin mallaktahu amri, ataupun kepada musuh yang telah menguasai urusan aku ini. Illam yakun bika alayya ghadab fala ubali. Kalau engkau tak marah wahai Allah, aku tak kisah. Jadi begitu sifat Rasulullah SAW yang sangat menginginkan kebaikan kepada orang yang diajar. Itu yang pertama yang telah kita bincangkan, al-hirs. Yang keduanya, Rasulullah SAW juga terkenal dengan approach dia at-tawjih dalam bahasa Arab yang ar-rifq wal-lutf, iaitu sangat santun dan sangat lembut. Baginda ni sehingga kan Anas, khadam dia, orang yang paling banyak diajarlah. Kalau kita ada membantu rumah ke, khadam tu lah paling banyak belajar dengan kita. Khadam tu bagi tahu, Rasulullah panggil dia, bukan dia tak panggil ya khadim ke, wahai khadam. Dia panggil Anas ke, dia tak panggil Anas, dia panggil ya bunayya, wahai anakku yang ku sayangi. Dia panggil wahai anak. Anak, macam itulah orang Melayu kan. Anak, dia panggil macam tu. Santunnya Rasulullah. Dan Rasulullah SAW ni apabila Anas buat salah pun dia tak marah. Rasulullah pernah gelak pun, dia suruh Anas keluar,
Nak keluar budak-budak kan, bila keluar tu suruh selesaikan satu hajat, dia jumpa budak-budak lain, dia main kan. Jadi dia macam tak ikut arahan, dan Rasulullah tak marah, bahkan Rasulullah SAW gelak lagi kan. Okey. Apa lagi yang Rasulullah SAW buat? Rasulullah ni dengan Anas juga dia ada, yang banyak riwayat ni Anas lah tentang sifat Rasulullah ni kan, sebab dia rapat. Jadi Anas juga diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW ni selalu gosok kepala dia. Gosok kepala dia. Okey, untuk orang lain pula, macam mana approach dia yang lembut tu. Apabila Rasulullah SAW cakap, orang lain akan rasa seolah-olah dia adalah orang yang paling disayangi. Yang paling disayangi. Jadi sampai bila orang tu cakap dengan kita, kita rasa orang tu paling sayang dengan kita. Macam itulah Rasulullah. Jadi ini antara benda yang mungkin kita perlu belajar jugalah. Antara benda, apabila kita sayang seseorang tu, kita akan terima apa dia kata. Itu antara benda yang baik, yang sepatutnya kita boleh contohi juga. Okey, banyaklah approach baginda yang telah kita ceritakan pada minggu lepas. Okey, jadi minggu ni kita nak sambung Rasulullah SAW, antara ciri-ciri ataupun apa lagi ciri-ciri baginda, yang baginda sifat baginda dalam menjadi seorang pendidik. Okey, kita pergi kepada poin yang seterusnya, iaitu at-tawadhu'. At-tawadhu' maksud dia rendah diri. At-tawadhu'. Jadi yang ni benda yang susah. Kita sebab apabila kita menjadi seorang guru, seorang pendidik, kita tahu apa sahaja kita cakap, orang akan ambil perhatian. Sebab kita ada kuasa, kita ada authority atas orang lain. Jadi orang yang ada authority biasanya susah sikit nak rendah diri kan? Tapi Rasulullah SAW orang yang sangat humble, yang rendah diri. Walaupun dia boleh je, oi korang pukul dia ni contohnya kan, tapi dia tak begitu kan. Jadi dia sangat rendah diri. Okey, apa antara contohnya? Dalam hadis Abu Rifa'ah, Abu Rifa'ah ini datang kepada khutbah Rasulullah SAW. Dia ganggu lah, dia hentikan khutbah tu. Rasulullah tengah khutbah, dia datang, dia hentikan, dia kata, wahai Rasulullah, rajulun gharib jaa yas'alu an dinihi la yadri ma dinah. Wahai Rasulullah, ada seorang lelaki ni, dia bertanya tentang agamanya, dan dia ni tak tahu agama dia. Dialah tu. Lalu Rasulullah SAW berhenti khutbah, pandang dia. Lepas tu Rasulullah SAW ambil kursi dan duduk, dan Rasulullah SAW ajarkan Abu Rifa'ah. Dia ajarkan apa yang ada masalah, apa yang kau tak tahu tentang agama. Rasul terang kat dia, berhenti khutbah, terang dekat dia. Kemudian habis, barulah dia bangkit balik, dia berdiri balik, dan dia habiskan khutbah dia. Begitu Rasulullah SAW. Boleh diganggu pun. Maksud pengajaran, waktu pengajaran kita tu, ada orang ganggu kita, tak faham, kita pun dengan angkuhnya kadang-kadang tunggu hujung kan baru tanya, contohnya lah. Tapi mungkin ada setengah orang yang tak boleh diganggu kan. Jadi tak apalah, tapi jangan kita rasa macam kita nak rendahkan dia, ataupun dia tanya soalan-soalan yang kita dah cakap benda-benda tinggi, dia tanya balik bab 1, bab 2 yang belakang tu, jadi kita pun rasa nak marah je kan. Jadi yang tu bukan sifat Rasulullah. Berhenti dan ulang balik, tak apa. Itu antara approach yang baik. Okey, saya ambil contoh yang lain juga. Dhimam bin Sa'labah. Dia ni Dhimam bin Sa'labah ni macam ketua kabilah jugalah. Dia datang kepada Rasulullah, dia tanya kepada Rasulullah tentang Islam. Jadi first kali dia tahulah Islam tu kena solat. Lepas tu Rasulullah SAW sebut tentang solat 5 waktu, siang dan malam. Lepas tu dia tanya Rasulullah, ada tak lain daripada solat 5 waktu ni? Hal alayya ghairu? Dia tanya kepada Rasulullah, ada tak yang lain? Rasulullah kata dah tak ada. Yang wajibnya 5 tu, illa an tatatawwa', kecuali kalau engkau nak buat tambah sikit sunat-sunat tu. Okey, lepas tu dia tanya tentang puasa. Rasulullah cakap yang wajibnya puasa bulan Ramadan. Lepas tu dia tanya lagi, hal alayya ghairu? Yang lain ada tak? Rasulullah kata tak ada, kecuali kalau nak tambah yang sunat, puasa sunat. Lepas tu zakat, tentang zakat Rasulullah pun cakap
zakat. Lepas tu di hujung tu dia bagi tahu Rasulullah, wallahi, dia kata demi Allah, la azidu ala hadha wala anqus, aku tak akan tambah apa-apa daripada apa yang kau sebut tadi tu, wala anqus, dan aku takkan kurang. Aku tak kurang dan aku takkan tambah pun. Itu je aku nak buat. 5 solat 5 waktu tu Ramadan, zakat. Tu je aku nak buat. Lalu Rasulullah SAW kata kepada dia, aflah in sadaq. Dia Rasulullah bagi tahu, sebut dia ni akan berjaya kalau dia benar. Benar. Maksudnya kalau dia tak tambah pun tak apa kan. Tapi dia pasti berjaya kalau dia cakap betul. Maknanya kalau dia buat yang tu je pun, dia pun boleh masuk syurga. Jadi itu juga satu approach yang baik, iaitu dia tak apa kalau orang nak buat banyak tu lah. Yang wajibnya apa? Buat assignment, buat quiz, contohlah kan, untuk sebagai seorang pensyarah atau seorang guru, buat assignment, buat quiz, masuk exam. Itu kan. Okay, kalau dia nak buat yang tu tak apa, kita bagi. Ada orang macam tu, apa yang wajib? Dia tak adalah nak tambah-tambah markah sikit ke, tak payah. Dia tak perlu markah bonus. Ada orang macam tu, jadi tak apa, kita selesaikan. Dan hadis ni juga boleh diambil lah, banyaklah kita boleh istinbat daripada hadis ni yang kita boleh ambil faedah. Antaranya, kalau kita tunaikan yang wajib sahaja pun sebenarnya cukup baik lah sebenarnya kan. Jadi anak-anak murid kita ni, kita tengok-tengok jugalah, di kalangan mereka ada yang mungkin kadang-kadang solat 5 waktu ni pun tak lepas kan. Jadi kita usaha menjadi pendidik, di samping menjaga mereka punya hal-hal yang berkaitan dengan spiritual lah. Solat 5 waktu cukup. Tak payah suruh budak tu bangun tahajud pun, tak payah. Solat 5 waktu, tunaikan apa yang wajib dulu. Baik. Itu tentang Rasulullah SAW sebagai seorang yang tawaduk. Walaupun baginda ni sentiasa bangkit malam kan, istighfar 100 kali satu hari. Jadi dia tak suruh pun orang, dia tawaduk. Kau nak buat apa, kau buat apa yang Allah Ta'ala suruh kan. Okey, kita nak pergi kepada poin yang seterusnya selepas daripada tawaduk. Dia ni, baginda SAW juga, apabila orang tanya sesuatu, dia bagi tahu satu jawapan, dan mana dalam jawapan tu juga terkandung ada poin tambahan, yang mana pelajar dia tak tahu. Okey, jadi dia suka ziyadah, ulama kata maknanya dia suka bagi poin tambahan, bonus kan. Orang tanya ni apa, dia jawab benda tu dan dia tambah sikit jawapan benda yang orang tak tahu. Contohnya, seorang lelaki tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami narkabul bahar, kami pergi laut lah, kami pergi laut dan kami bawa air, tapi tak banyak bawa air. Tapi kalau kami berwuduk, fa in tawadda'na bihi atashna, kalau kami berwuduk guna air yang kami bawa tu, kami akan dahaga. Boleh tak kalau kami berwuduk dengan air laut? Okey, masa ni orang tak tahu lagi, boleh tak wuduk dengan air laut? Jadi Rasulullah SAW dia bagi jawapan, huwa tahuru ma'uhu, air laut itu airnya boleh dibawa bersuci. At-tahur boleh digunakan untuk bersuci. Al-hillu maitatuh, dan bangkainya halal. Jadi ada jawapan Rasulullah SAW, dia tanya pasal air wuduk je, tetapi dia jawab sekali, boleh juga makan bangkai yang ada di laut. Bangkai tu maksudnya binatang laut lah, bukanlah mayat-mayat yang dibuang di dalam laut kita boleh makan, tak. Binatang laut yang mati. Jadi baru-baru ni jadi isu juga, apa itu kopok leko kan. Kopok leko boleh tak makan. Jadi ini antara hadis yang bagi tahu ikan tak payah sembelih lah, sebab bangkai ikan tu kita bawa naik, dia mati, dia jadi bangkai dan kita boleh makan. Dan darah yang ada dalam ikan yang baru-baru jadi isu ni, sebab dia kata dalam ikan itu ada darah yang mengalir. Jadi kalau kita masukkan dalam mesin
So kita makan sekali dengan darah. Jadi jadi orang yang makan darah ni masuk neraka lah. Sebab dia kata, Nabi SAW sebut, setiap daging yang tumbuh daripada haram, kullu lahmin nabata min suht, fannaru aula bih, dan neraka, setiap daging yang tumbuh daripada benda yang haram, maka api neraka yang lebih layak untuk dia. Tetapi para ulama berkhilaf tentang darah yang ada dalam ikan tu, adakah dia boleh makan ke? Pertama, darah memang tak boleh makan, tuan-tuan. Memang darah yang mengalir tak boleh makan, kita kena keluarkan dulu. Tetapi darah dalam ikan itu termasuk dalam konteks yang sebagian ulama lah berpendapat ia dimaafkan. Dia dimaafkan. Dia macam benda yang sikit yang boleh dimaafkan. Jadi itu khilaf di kalangan ulama. Jadi soalan itu, soalan yang kita hadapi hari ini tentang keropok lekuk itu, telah antaranya dijawab menggunakan hadis. Orang bukan tanya pasal makanan di laut ni. Orang tanya tentang boleh tak berwuduk dengan air laut. Rasulullah bagi tahu extra point, dan mana apabila datang hari ni, jadi apa-apa isu, jawapan Rasulullah yang ditambah ini tadi digunakan sebagai hujah, menjawab dalil. Dan begitu Rasulullah SAW begitu nak educate anak murid dia. Okey, dan saya ingat poin yang terakhir lah kot saya sebut hari ini adalah, perlu kau baca? Tak apalah kot, saya ingat habis dulu kot, 15 minit okey kot. Jadi saya ingat sampai sini dulu kita punya usrah pada minggu ini. Jadi nanti kita sambung lagi lah pada minggu-minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.